Seperti sedia maklum, bank-bank di Malaysia telah menggunakan arrangement, ini teknikal sikit ni. Arrangement tawaruk bagi sesetengah produk servis yang disediakan. Ada pendapat yang mengatakan ianya backdoor riba kerana tawaruk itu hanya digunakan sekadar untuk create debt obligation untuk pelanggan tersebut. Apa pendapat? Nampak saya rasa saya dah sebut dalam soal jawab pertama. Kalau nak bincang ilmiah, bincang di tempatnya yang ilmiah. Ya, supaya kita dapat lihat bigger picture. Kadang-kadang kita kena faham bahawa kontrak urusan satu dengan yang lain ini, dia masih lagi tertakluk kepada bigger picture. Sebagai contoh begini, dalam kelas master saya, pelajar-pelajar luar negara mengkritik pendapat-pendapat ulama yang mengharuskan pelaburan di bursa saham. Sebab dia kata dah bursa tu terang-terang, syarikat tu ada yang haram. Buat apa kita kata harus juga dengan kadar tak lebih 5% lah, bla bla bla. Dah 5% tu mana hang dapat? Dia kata kan. Kamu dapat daripada mana pandai-pandai? Dah ada haram sikit pun tak boleh lah. Kalau 100% halal baru boleh. Lepas tu ada kawan dia seorang kata yang kalau nak 100% haram, tak ada mana-mana satu. Kalau tak ada, tak payah melabur lah. Senang dia kata kan. Maka itu bagus dan tak bagus. Bagus dari satu sudut, iaitulah waraknya seseorang itu. Tapi dari sudut negara, dia punya fatwa kena sedikit berbeza. Iaitulah dia kena tahu gini. Kalaulah orang Islam semua kerana ada kurang daripada 5% haram dekat mana-mana share yang ada dekat Malaysia ni, menyebabkan semua orang Islam tak dibenarkan melabur, maka saham akan menjadi pusat orang-orang bukan Islam. Kita kena tahu di bursa itu ada 900 syarikat. Semua syarikat-syarikat yang paling besar di Malaysia. Yang paling besar. Bila pemegang sahamnya semua non-Muslim, semua syarikat akan diperbentukkan directionnya oleh non-Muslim. Dan ketika itu pekerja-pekerja pun semua kena ikut cara non-Muslim. Ya? Dan ketika itu orang Islam hanya jadi pekerja dan bukan pemilik equity di bursa Malaysia. So adakah itu bagus dari sudut maqasid syariah, ataupun kita nak beri sedikit tolerance kepada 5% and below, kita kata boleh labur dalam syarikat ini dengan syarat lepas kamu labur, kamu buatlah pembersihan. Habis cerita. Supaya kita masih ada pemilikan equity, syarikat-syarikat yang berpengaruh, yang besar untuk jangka panjang umat Islam di sesebuah negara. So jadi orang nak bagi fatwa, dia kena tengok dua-dua. Dia kena tengok jangka besar, dia kena tengok jangka kecil. Dia kena tengok jangka yang luas, makro dengan mikro. Dua-dua dia tengok. So bila tengok tawaruk dari sudut mikro, memang secara isolated daripada makro, memang masalah. Tapi kalau tengok sekaligus, maka kita akan dapatinya ada ruang untuk kita kata boleh. Maka itulah dia yang dipegang oleh majoriti para syariah advisor di Malaysia. Mereka melihat daripada makro dan mikro. Apa yang mereka boleh buat? Mereka cuba mencantikkan mikro itu, tawaruk dari sudut mikro itu supaya jadi tawaruk yang bukan artificial sale. Dengan cara memastikan barang yang dijual betul-betul wujud. Barang yang dijual deliverable, boleh dihantar, qudratut taslim dalam bahasa Arab. Ya, barang yang dijual ada pada waktu dijual dan tidak bertindan dengan pembelian orang lain pada waktu dijual dan ditransaksikan. Maka itu yang the best that they can do sekarang ini. Ya, sebab untuk memakmurkan Islamic finance, mereka tak nampak cara jalan yang lebih pantas kecuali yang itu, yang pertama. Lepas tu mereka mulalah explore kepada wakalah, kepada ijarah, kepada musyarakah, mudharabah dan lain-lain. Tapi untuk hidup, produk itu tadi menjadi backbone kepada Islamic financial institution, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Kalau tengok secara terasing daripada makro, maka kita akan mudah-mudah saja menuduh dia riba, dia itu, dia ini, maka itu tidaklah wajar. Ya. Wallahu alam.